kita sekali lagi dalam rancangan Glam ke Tenggelam. Bertemankan saya Awal Asyari dan tentunya setiap minggu kita ada juri-juri khas yang akan menilai fashion dan bercakap tentang fashion dengan lebih mendalam. Dan itu kita ucapkan selamat datang sekali lagi kepada Datin Sharifah Syahwati dan juga pereka fashion terkenal Hatta Dolmat. Kita di sini ada tugas di mana kita akan membincangkan fashion dengan lebih mendalam lagi. Siapakah artis yang akan kita jemput ke studio? Apakah fashion yang akan digayakan oleh mereka dan apakah tugasan yang menanti mereka? Kenalah tunggu sampai ke hujung rancangan nanti. Jadi awak nak ucapkan terima kasih kerana anda tiap-tiap minggu orang kata religiously lah tengok Glam ke Tenggelam ni, dan topik kita hari ni ialah berkenaan dengan tapi sebelum itu saya tanya topik, saya nak tanya Datin. Kalau cakap pasal ikon ataupun idola fashion Datin Sharifah Syahwati, siapakah orang pertama yang terkeluar dekat kepala? Saya suka Rachel Zoe. Rachel Zoe. Dia penata gaya di US, Amerika. Sebab saya suka cara dia very subdued tapi classy. Dan style dia tu macam tidaklah terover sangat. Betul. Kalau Hatta pula? Hatta suka yang young lah. Young direction Hatta more to young. Mungkin Hatta suka Korea-Korea ke yes, sekarang ni? Yes, pop, looks, Bieber look. Tapi dah tua ni. Tapi still jiwa tu muda. Tak apa, kita seiring dengan Bieber juga kan. Okeylah, tentunya anda pun mempunyai idola-idola anda. Penting sebenarnya bila kita ada reference ni kan Datin. Perlukah orang kata kenapa kita kena ada idola? Kenapa nak jadi macam orang kata? Dalam fashion ni, bukan nak kata apa, semua orang tiru orang. Imitation is flattery ya. Ya, betul. Tapi bukan tiru gaya dia, kita cuma perbaiki apa yang mereka lakukan dengan cara kita sendiri. Improvise lah. Our own version of ourselves. Kita tak tiru tau, kita buat lebih baik daripada dia. Baik. Bercakap pasal tiru ni, topik kita hari ni kena sangat dengan tiru ni. Orang kata tiru produk. Kadang-kadang kita, Hatta kan, mereka fashion kan. Kalau adalah customer datang, bawa designer lain punya baju, saya nak macam ni sebiji. Adakah Hatta akan buat atau tak? Hatta akan tanya dengan dia, betul ke ini pilihan yang betul, dan Hatta akan tengok dia punya personality, nombor satu, dan proportionate badan. Lepas tu, adakah sesuai dengan dia? Kalau Hatta ada advice yang lebih baik, Hatta akan advice. Tapi kalau dia nak juga, saya nak Datuk Rizal punya baju Hatta yang buat, sebab Datuk mahal. Macam mana? Hatta akan ubah sedikit pattern dan juga mungkin warna penggunaan material. Kalau kita nak reject pun kesian juga, macam sayang juga kita tak dapat business. Boleh, sebab tu business. Business is business. Betul. Kan? Dan ada pula sekarang ni kita ada peniaga online dan sebagainya. Ambil barang imitation, jual yang grade B, grade C, grade D. Ni macam mana pula nak atasi? Ada orang kata, alah tak apalah, saya dah mampu beli yang grade C je. Nak buat macam mana? Beli je lah grade C. Macam dia katalah, nak buat macam mana dia boleh beli grade C kan? Itulah siapakah grade kita dia untuk mengadili mereka, betul tak? Tapi kalau pakai macam orang kata kesian, designer tu penat-penat buat, you know, the history behind it, the quality dan sebagainya. Macam senang orang kata plagiarism dan buat benda tu. Betul, itu pun betul juga. Jadi kedua-duanya betul sebenarnya. Tapi tepuk dada tanya selera. Betul. Ya, sebab yang membayarnya kita, yang bercakapnya orang itu. Adakah ia affect you, orang tu cakap macam tu, ataupun you nak bergaya tak peduli, itu terpulang pada you. Tapi kan sebenarnya kan kalau grade A ke grade B ke grade C, sebenarnya kalau kita simpan sikit duit, kita beli yang betul-betul, dia boleh last long. Of course, it will last long. Yang quality tu bagus ya. Tapi bukan yang mahal itu bagus dan bukan yang murah itu tidak bagus. It's all about coordination, it's all about the colour and everything, yang silhouette dengan cut betul what works for you. Jangan tiru orang lain. Be yourself. Bercakap pasal tiru ni, satulah lagi saya nak tanya. Apabila seorang designer tu, apabila design dia ditiru oleh orang pula. Hatta macam mana ni? Banyak yang berlaku sebenarnya dalam industri kita sepanjang Hatta dalam fashion. Memang banyak yang berlaku. Even design kita sendiri. Baru-baru ni pun Hatta kena juga. Betul. Saya nampak marah. Tapi kalau dulu kita mungkin boleh bising lah. Tapi nowadays kita macam anggap maybe dia idolakan design kita. Betul. So to be it's better to be a trendsetter daripada because as a designer kita kena sentiasa six steps ahead daripada orang di luar sana. Six steps ahead. Maknanya kita buat hari ni, kita dah prepare dah untuk yang decade yang kedua, yang ketiga. Jadi bila dia tiru, kita yang start dulu. So you don't have to be angry ke apa ya. Tu susah sebenarnya. Jadi orang terlalu advance pun susah, jadi pengikut pun
susah. Orang kata jadi leader susah, jadi follower pun susah. Yang penting sekali, bab kata Datin tadi, tepuk dada tanya selera. Tapi kan lepas ni kita tak boleh nak tepuk dada tanya selera sebab kita ada juri-juri yang akan menentukan sama ada glam ataupun tidak. Dan kita akan bersama dengan 2 orang selebriti jemputan apabila kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Glam ke Tenggelam dan tentunya bersama dengan juri-juri kita yang dah tak sabar-sabar ni untuk menilai dan juga memberikan sedikit tips tentang fashion dan juga pandangan mereka. Macam kita katakan, artis ni nampak cantik di mata peminat, di mata orang-orang yang menyokong mereka, tetapi bagi orang yang memang mahir dan pandai tentang fashion, mereka bijak melihat bukan bijak memisahkan antara artis dan juga fashion, kan? Tak semestinya kita minat artis tu apa yang dia pakai cantik saja. Betul. Okey, dan untuk itu kita bersama dengan seorang pelakon yang wajahnya mirip-mirip pelakon Bollywood. Kita persilakan Rain Rahim. Ada orang panggil saya ke tu? Ya, apa khabar? Assalamualaikum Silakan semua. duduk. Wow. Hello, hai. Neon awak bagi hari ni. Hai Abah. Sihat. Apa khabar? Abang dia. Rin sekarang sibuk buat apa sekarang ni? Rin busy shooting. Shooting Okey Rin, selalunya kalau kita ke majlis-majlis rasmi ataupun ke red carpet dan sebagainya, siapa yang menata rias Rin punya penampilan? Rin banyak sebab Rin memang very simple. Kalau scroll IG ke bawah, Rin memang malas nak siap. Oh ya, malas Rin memang malas nak siap. Rin sejenis yang seluar jeans, t-shirt, slipper. Simple. Tapi bila kita, ini tuntutan kerja kan, memang kita kena presentable. So, my mom, my friend, my makeup artist. So ramai. So diorang lah yang cakap, Mi ni okey tak video call sana ni? Mi ni okey tak? Banyak dapatkan nasihat lah. Pendapat. Okey. Dan untuk itu kita terus saja sambil berjalan gambar dia. Ketika ni masa ini ingat lagi tak masa bila? Ambil kau kuning ada. Awak memang suka kala-kala yang suka warna-warna macam ni mungkin saya suka, tapi bila kita nama saya, stage name saya Rin Rahim. Tapi bila kita kat rumah, saya Norina Shikin. Bila saya jadi Rin Rahim tu, saya macam pelangi je rasa. Macam warna-warni je. Bila saya choose, nak kuning lah. Macam-macam colour lah saya ada. So yang ni masa salah satu majlis anugerah ni saya rasa kan? Baru-baru lagi. Baru-baru lagi. Okey, silakan. Hatta pemilihan macam warna tak ada masalah. Design tu tak ada masalah. Nampak macam like princess. Okey. Bawa apa tu? Clutch bag. Clutch bag pun okey. Maybe mungkin styling rambut lah. Sikit je. Ni masa ni siapa yang buat rambut ni? Mak yang mana ni? Buat sendiri. Oh, sendiri. Okey, faham. Itu yang rupa itu. Datin pula. Okey, saya rasa kalau bila kita pakai off shoulder, kita boleh nak tunjukkan lagi shoulder tu lah. Kalau rambut macam ni, saya rasa kurang sesuai sebab saya rasa macam kurang, dandanan ni kurang mantap dengan baju yang macam ni. Warna baju tak ada problem sebab ni red carpet and then you like striking colours, no problem. Tapi apa ni yang rambut tu dengan dia punya headgear tu saya tak suka sangat. It's not about my preference tapi the whole look lah kan. The whole look tu tak kena macam something's not right somewhere dengan rambut dia tu. Dari segi pemilihan aksesori macam bag dia tu, saya ingat awak bawa trofi tadi. Menang macam bawa trofi kan. Okey, mungkin kalau warna clutch dia tu warna gold lebih sesuai saya rasa. Sebab dia warna ni macam warna warm. Warm tu macam kuning, orange, merah. So kalau kuning, orange, merah ni kita pakai gold lagi lawa, lagi serasi harmoni. So yang ni macam clashing lah sikit. Tapi bukan kesalahan besar, tapi kalau boleh impact lagi gold clutch. Jadi adakah clutch dan juga rambut tu merisikokan peluangnya untuk dapat glam? Saya memang tak sukalah rambut ni sebab tak nampak dia macam wow, tak ada wow. Okay, I want you to be wow, outstanding. I take note. Lepas ni I video call you. Jadi untuk gambar yang pertama, jawapannya ialah tenggelam. Alah, baju dah okey dah, cuma aksesori dan rambut tu yang membuatkan dia tenggelam. Yang ini saya sukalah yang ini pula. Cuba tengok ni masa bila ni, Rin? Ini pun last year. Kita pun baru je masuk this year kan. Last year. Yang ni hasil sepenuhnya mereka. Saya pun ada masalah disebabkan saya last minute person. So saya
ready to wear I punya baju. So I can pergi boutique and then cari. Of course so last minute. Fit semua memang kena, pakai memang ngam-ngam. Saya kalau tak kadang-kadang longgar, saya ada personal yang akan ketatkan dia. Ketatkan kita. Tapi look ni memang nampak cantik on Rim kan? Tapi memang sesuai cantik dengan bentuk badan, color pun cantik, dengan pun rambut cantik. Pun cantik dengan macam I think all memang saya suka. Kita zoom sikit, ada clutch ke ada? Oh tak ada. Oh, dia pegang tangan je. Tapi ada cuma tu yang tak sedap tu. Cuma apa dia Datin? Cuma. Macam minggu lepas pun kita ada sebut ya. Apa orang kata bahagian ni nampak kan? Bahagian boleh belanja dan tidak underarm. Saya tak nak sebut perkataan tu lah, tapi underarm. So bila kita pakai. Okey. Bahasa Melayunya ketiak. Tapi ketiak tu memang apa yang kata apa tu? Bahagian apa? Erogenous zone. And of course kalau kita pakai baju off shoulder, is best kalau skin kita tu kita pakai macam yang silky sikit supaya nampak macam healthy. Kalau ada skin yang macam orang kata merekah ke apa tak elok lah because we're showing a lot of skin. Betul. And then of course underarm kena wax. Okay. Ada nanti pula angkat tangan nampak kan? So this is so you wax it, okay? And then of course, kalau kita bercakap tentang negara luar, this is perfect. I like it. Tapi kalau di negara kita ni macam boleh membina mengundang kritikan yang tidak perlu. Tidak perlu tak manis lah. Okay. Hatta pula? Pada Hatta suka lah. Macam mungkin macam Hatta kata minggu lepas dia tak kisah pasal ketiak tu. Macam ini sebab maybe macam personality mungkin dia rasa macam okay kalau show more skin macam lebih confident kan. I don't have a problem with skin cover kan. Tapi mungkin adalah kena macam Datin cakap tadi kena perlu dijaga. Overall look cantik, stunning. Boleh bernafas sikit. Tadi macam nak balik rasa dia. Jadi Hatta bagi? Glam. Saya pun bagi glam sebenarnya. Kita put aside Malaysia ke tapi memang konsep tu macam cantik. Untuk di luar Malaysia, dia glam. Tapi kalau kat Malaysia, Datin kata kena tutup bahagian. Sikit. Armpit. Terima kasih ya komen tu betul sebenarnya. Betul Kita pula bukan perempuan sangat awak tak kuasa dah lah pagi. Tapi saya akan take note benda tu. Dan kita yang seterusnya anugerah bintang popular. Nampak macam artis Thailand pula ni. Sawadika. Memang very pretty. You're very pretty. Cantik. Juga ya Allah. And I like this rambut dia cantik kan. Dengan aksesori pun kena pada tempatnya. Ada rantai ke tu? Pun kena. Ya, dia pakai rantai yang pendek. Cantik. Diamonds I think. So I think if you like this kind of look, kalau you suka penampilan macam ni, kena jaga. Kita pergi gym, naikkan sikit shoulder, naikkan sikit tangan supaya nampak very tone. So that is your asset. Becomes your asset. Ini kena ada kelas lepas ni kita jumpa lagi. Banyak ni kena bagi ni. Free je ni. Dari segi baju tak ada masalah? Tak ada masalah. Suka dia draping tu one toga and then ada draping, flowy, effortless. Cantik This colour is nice on you. Cantik. I suka your taste. Jadi jawapannya ialah glam. Baru pertama kali datang dapat 2 glam tau. Bangga tak kita ada awak. Senang tau nak dapat 2 glam daripada kedua juri kita. Dan itu dia anda dah saksikan sendiri. Banyak sebenarnya tips-tips yang diberikan. Fashion ni kadang-kadang bukan sahaja terletak kepada outlook dia. Baju, tapi kita kena juga memikirkan tentang budaya, sensitiviti masyarakat dan sebagainya. Nampaknya Azab Rin Rahim dah selesai. Satu Azab. Ada satu lagi yang menanti beliau selepas ni. Kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan tampilkan seorang lagi artis. Buat pertama kalinya kita akan ada seorang artis lelaki. Siapakah dia? Kita akan kembali selepas ni. Glam ke
Tenggelam kembali lagi dan kali ini macam saya katakan tadi kita akan bersama dengan bukan satu-satunya lah, artis lelaki yang pertama. Saya pula jadi nervous sebab apa nak kena komen artis lelaki ni kadang-kadang tempias tu kena kat kita juga kan. Beliau adalah seorang pelakon, seorang pengacara, seorang penyampai TV, semualah dia, pelawak pun dia juga. Apa kata kita jemput masuk ke dalam studio Ise. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Baik. Sekali lagi. Ya, silakan. Ise, daripada mana ni? Hari ni daripada rumah. Daripada rumah. Niat datang semata-mata untuk menentukan saya glam atau tenggelam. Alah, Ise bukan kisah sangat pun. Dia macam jenis bantai je lah. Tapi kenapa seramai-ramai artis lelaki dan Malaysia saya jadi pilihan pertama? Sebab gambar-gambar awak dalam internet Sebab baru antara yang terpilih. berbagai-bagai rupa. Kalau anda semua tak percaya, tapi sebelum tu nak tanyalah Ise, siapa yang gayakan Ise kalau nak sebelum ke function dan sebagainya? Sebenarnya memang tak ada orang gayakan. Diri sendiri gayakan. Ya. Cuma saya adalah seorang rakan yang selalu advice. Tapi dia punya advice pun jahanam. Jahanam sebenarnya. Cuma saya tak ada special punya. Tak ada special punya. Designer punya. Tapi kalau ada designer macam majlis-majlis rasmi memang pakai designer lah. Ada jugalah, ada jugalah. Okey. Kita nak tengoklah kawan Ise yang dia kata jahanamkan dia tu. Betul-betul jahanamkan dia, glamkan ke, tenggelamkan dia. Kan dah cakap dah. Dah cakap dah. Yang ini masa bila ni Ise? Okey, ni tahun 2017. Disember 2017 saya jadi MC untuk satu annual dinner. Ya. Tema yang dibagi saya Arabic. Dia ada tema lah. Arabic. Betul. Saya pun kadang-kadang bila buat MC private function ni dia kata tema Bollywood. Kena pakai Bollywood. Memang kena pakai Bollywood. Tapi macam saya kalau sebelum saya pergi jadi MC satu event, saya akan tengok crowd dulu. Crowd ni saya rasa dia agak formal sikit. Dia tak fun sangat, dia macam formal sikit. So tu yang macam pakai suit dan letak terbus. No wonder lah. Tapi suit dengan tarbus pun memang very Arab kan? Zaman Piramli dulu. Ya, zaman Piramli dulu. Tapi saya tak boleh lah nak komen. Kita biarkan. Kita apa, saya boleh terima dengan hati terbuka, silakan. Disebabkan ni memang tema kan, dia diberi Arabic. Jadi sesuai lah you pakai tarbus tu. Apa lagi elemen Arabic yang boleh kita terapkan dalam suit ni? Kita boleh pakai suit. Mungkin kita boleh pakai cape. Pakai cape boleh. Kan? Ya, boleh. Tapi terpulang juga pada dia punya audience dia kan, ataupun dia punya audience dia tamu-tamu dia tu boleh ke terima. Tapi sebagai seorang pengacara, sebagai seorang MC, kita yang authority tu kita kan. Jadi kita yang menentukan keadaan masa tu. Sama ada mereka ni sad ke ataupun happy, kita yang menghappykan mereka, betul? So your appearance, first impression memang kena dah bring out that, betul? Nanti kita alamak tak sporting, dia pun tak pakai macam Arab kan. Jadi saya suka dengan ni. Cuma saya rasa suit ni rasa macam kecil sikit Ni zaman-zaman Ise baru masuk industri ni punya suit. Ke gambar ni edit sebab kecil. Kecil sikit. Maybe posing ke posing, tapi memang kecil sikit kot. Rasa pun kecil sikit sebab saya rasa boleh besar sikit kot. And then dia punya seluar pun okey, potongan dia okey. Cuma kasut tu tak pakai stocking atau you pakai stocking yang pendek kat bawah? Tak pakai langsung. Itulah dia. So I'm not for this. Oh, you memang tak boleh Alamak, saya pun kadang-kadang tak pakai juga sebab dia macam konon-konon trend. Memang trend. Saya faham memang trend. Ni Italian punya style. Tapi kat sana diorang kan diorang memang trend dia macam tu. And then dia orang punya culture macam tu. And then tengok formality, conventionality of the situation. Kalau macam majlis rasmi, saya memang tak suka dan tak boleh pakai stocking. Nanti sorry. Walaupun orang tak nampak benda tu. Walaupun you challenging their imagination, cannot, because you have to wear sock. Kena ada stocking. Mesti ada stocking. Walaupun stocking yang nipis tapi tetap ada stocking. Tapi nanti kalau dia pakai stocking tersorok kat dalam tu macam mana? Itu kalau kita pergi casual boleh, tapi kita perlu membezakan majlis formal dan casual. Casual you pakailah apa-apa. Berarti kita kena pakai stocking ni, walaupun orang tak nampak. Walaupun orang tak nampak. Terima kasih, Latin. Tapi kalau function yang macam entertainment happening, you can wear without
stocking tapi pakai socks yang pendek kat bawah. Sebab kalau tak pakai socks, kaki kita akan berbau. Betul. Kita sendiri tak selesa kan. Tak selesa dan dia mengganggu juga ketenteraman orang lain. Janganlah buka kasut time-time makan ke apa. Hatta, komen Hatta? Okey, komen Hatta untuk look ni dengan tema Hatta rasa glam. Alright. Terima kasih. Itu gambar yang banyak, pertama. Tak habis lagi. Jangan suka sangat isi. Kita beralih kepada gambar yang kedua. Dia banyak buat ni. Arab, banyak tema buat tema Arabian. Bukan Arab kot. Isi banyak job. Dia banyak. Bukan. Ini baru. Ini 2019. Ya. Disember 2019. Dia berbeza yang 2 tahun lepas tu. Yang 2 tahun lepas dia bagi saya tema Arabic. Tapi yang ni Arabian Night. Dia dah cakap dia nak saya karakter MC saya kena main-main dengan audience, saya kena banyak main game. So saya kena cari satu kostum yang betul-betul nampak karakter lah. Karakter Arabian Night. Tapi sebelum datang dengan Hatta tegur, saya mengaku awal kasut tu memang tak kena. Kasut tu memang saya mengaku memang sangat tak kena. Macam dia membaca fikiran saya. Dia pakai Adidas pula dengan Arabian Night ni. Kasut tak kena. Memang betul pun kasut tak kena. Nak cari kat Masjid India banyak. Tapi memang Isi tahu kasut tak kena, tapi tak ada ke masa tu kan memang macam fikir nak comfortable. Okey. Baju ni kita sewa dekat satu kostum punya company kan. Kasut tak ada saiz. Sebenarnya ada. Cuma saya ni memang ada satu perangai tu. Saya memang kalut. Pergi ambil baju ni okey. Kasut okey. Balik rumah kasut tak ada. Faham. Tertinggal dekat tempat tu. Tapi saya rasa tak apalah, tak apalah, boleh dimaafkan lah. Tapi keseluruhan konsep tu ada. Dan saya rasa ini memang glam untuk majlis ini. Majlis tu. Glam lah. Datin kasih juga. Untuk majlis ini lah. Majlis ini. Tapi jangan pula pakai macam ni kat majlis lain. Tak kena. Kan? Bagi Hatta? Overall look nampak kesungguhan. Betul. Nampak you. Even I sendiri nak pergi pun nak dapat headgear pun I rasa I tak ni. Tapi untuk kesungguhan glam. Saya pun rasa glam juga. Cakap pasal tema ni kan awal ramai antara culture kita kan bila kita letak tema suatu majlis dia orang tak ikut. Jadi itu tanda kita tidak menghormati tema itu. Jadi baguslah ikut tema. Ada inisiatif. Baguslah lepas ni boleh panggil Isi lagi. Wow. Yang ketiga. Okey. Ni bila ni say? Ini 2018. 2018 Majlis Anugerah. Klien company radio saya. Saya banyak sebagai penyiar radio. Banyak ini saya attend sebagai guest. Okey. Maksudnya dengan tim radio datang untuk duduk dan enjoy the show lah. Okey. Glam Glitz ke tema dia? Glam Glitz. Okey, saya suka dia punya ni jaket cantik. Very nice. Cantik jaket ni. Siapa punya ni? Very nice jaket. Nama dia Farah Khan. Ni dia. Okey, cantik. And then baju kat dalam pun okey, seluar okey. At the end of the thing, still the shoes. Tapi kalau issue with this. Tapi Datin kalau dia macam yang ni event fun-fun macam ni, boleh dimaafkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat daripada atas, very glam. Very glam. And then tiba-tiba bawah casual. So it does not gel. Betul. It does not gel. Unless dia punya jaket ni yang jaket lain, maybe something yang macam light colour ataupun very fun. This is not fun. This is elegant. Kalau fun-fun sikit, baru boleh pakai macam ni. Cuma kasut pun sama. Kasut ni, is it suede ataupun leather ataupun apa? Kasut apa tu? Velvet. Velvet. Okay, so I feel macam it's a bit off. It's a bit off. But boleh diterima, cuma a bit off. Tapi kalau kasut tu diganti dengan kasut yang shiny leather. Yes, perfect. Bertali. Okay. So you follow? Saya sebenarnya ada berbeza pendapat sikit dengan tentang baju. Okay. Saya tak suka dengan saya punya seluar. Saya kutuk diri sendiri. Apa ni? Apa seluar tu apa? Tak tahu. Saya ada satu masalah. Bagi sikit. Masalah saya hip. Badan saya pendek bawah, orang kampung kata. Saya memang pendek bawah. Proportionate. Saya memang sangat payah untuk pilih seluar. Kalau ni pun saya rasa seluar saya macam tergantung, cutting tak kena, cawat lambung sikit. Seluar dia itu masalah orang lelaki. Saya pun ada peha besar macam ni. Nak pakai custom made lah. Actually kan, seluar yang you pakai tadi tu yang picture first kali tu, yang tu sesuai. Yang ni cutting ni macam orang tua sikit. Yang besar atasan. Jadi besar atas. Macam
zaman dulu punya cutting ni. Gambar ni sebenarnya nampak okey dengan bantuan posing. Kalau tak posing macam mengeria macam tu, saya pun seram tengok. Macam besar atas bawah macam kecil. Okeylah. Pertama kali kita ada guest artis yang ketuk diri sendiri. Tapi ni memang you paksa dipakai ke orang paksa? Okey, jujur cakap, yang baju tu sebenarnya yang jaket-jaket luar tu sebab kita daripada radio PR radio yang carikan sponsor untuk baju tu. Tapi saya yang kenakan. Saya kenakan. Okey, maksudnya dah ada jaket ni saya kena pakai baju hitam, dalam hitam, bawah hitam. Barulah nampak shine kat luar. Yes. Cuma seluar saya tu. Seluar, tak ada seluar lain ke ni? Masa tu tak ada, sekarang dah ada. Tapi kan lain kali you have the right to say no. Kalau sponsor bagi you seluar yang tak kena dengan you, no, I'm not going to wear this. If you want me to wear your baju, Cik Wat nanti kata. Itulah, saya tak ada kekuatan tu lah. No, you have the right. You artist. You have the right to say. You have the right to say. Dengar tu kalau artis cakap tak nak tu, janganlah ambil hati. Kan, sekurang-kurangnya memang artis tu tahulah yang dia tu tak boleh nak mengenakan baju tu, ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey, Isay, nampaknya Isay dah selesai. Yang terakhir ni glam ke tak? I would say glam. I boleh pakai macam ni. Tak ada masalah. Thank you. Tapi I bagi you 3 glam. 3 glam. 3 glam tapi dengan syarat kena pakai stokin. Seluar. Pakai stokin, kena pakai kasut yang betul. Itulah. Wow. Okey. Yang ni I sanggup bagi glam. Disebabkan sedikit saja kesilapan dia tu. Artis pertama yang datang, artis pertama yang dapat 3 glam. Dahsyat. Okey, Isay, jangan seronok sangat. Lepas ni kita nak tengok Isay punya kreativiti mengglam ataupun mentenglamkan seseorang. Dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kita akan bersama dengan Rin Rahim dan juga Isay. Kita nak tengok bakat mereka menggayakan mannequin selepas ini. Glam ke Tenggelam. Kembali lagi bersama dengan Isay dan juga Rin Rahim. Glam. Ni dah tahu tak nak buat apa ni? Tak tahu. Isay, nampak betul perbezaan awak dengan warga asing. Kan dah cakap, buat program duduk je lah. Nampak macam kau yang asing ke tu? Itulah, patut duduk je. Saya gurau. Saya pun sama, dia tinggi sangat ni. Aduh, saya datang sini lah, nampak kita pendek lagi. Ya, tak payahlah. Okey, anda akan diberikan satu tugasan di mana di dalam almari kat belakang sana terdapat banyak jenis baju. Alright. Jadi gunakan kebijaksanaan awak untuk memilih baju bertemakan. Ingat saya pakai macam ni saja. Corporate. Office. Tapi jangan ikut kasut ni. Ni bukan kasut office. Ni kalau datang tengok ni tak kena ni. Tak boleh. Dia kena pakai kasut kilat. Dia nak pergi meeting dekat office yang dipenuhi oleh ramai pekerja-pekerja dia dan dia kena nampak corporate. Dan dia sebagai siapa? Dia adalah merupakan top management. Top management. CEO. Bukan, kena tahu. Kalau office boy pergi meeting pakai lain. Macam tak tahu sama je dengan aku. Kau tunggu. Dah gaduh-gaduh pula dah. Okey dah, tak sempat nak gaduh sebab korang ada 10 minit dari sekarang. Okey. Gaduh pula dah. Saya rasa kali ni saya tak nak tolong dia orang lah. Biar dia orang buka sendiri tangan. Awak kena tolong. Oh, kena? Baik kau tak jumpa baju dia dia. memang detail sikit. Detail sikit sebab dengan dia punya shirt dia. Boleh. Pakai kemeja untuk lelaki. Ada beberapa jenis kemeja kan. Potongan lapel pun ada yang sesuai untuk jaket potongan tu. badan kan. Banyaklah cantik-cantik. Baju lelaki kau shirt sorok apa lelaki ni? lah Banyak sebenarnya untuk pakai dengan jaket ni kan. Sebab lelaki kan dia orang ingat semua shirt boleh pakai dengan jaket untuk corporate. Mana seluar dia? Sebab collar lain kadang-kadang. Collar pun kalau kita pilih collar untuk skala badan kita. Kalau badan seorang lelaki tu macam dia badan besar Bahu besar. Bahu besar. Lepas tu collar macam mana? Collar tak boleh yang lebar keluar. Dia kena collar yang meruncing. Supaya dia level sikit, dia subdue sikit badan dia yang besar tu kan. Jadi ini memberi ilusi lah. Ilusi kepada badan yang besar supaya nampak lebih slim. Kalau
pakaian corporate. Mesti ada white shirt. Cari baju pula white. White shirt pun ada semua. Kita dah ada nak pakai apa? Kita Boleh main tipu tak? Dia siapa kena ada white shirt. Ni penting tunggak pemakaian corporate. Tapi nasib baiklah. Nak pakai ganggu ni nama siapa? My favorite colour. Rin pernah pakai baju corporate sebelum ni? Ha? Pernah pakai baju corporate sebelum ni? Shooting. Shooting. Orang Untuk siap. Tapi orang sediakan baju tu lah. Mana ni? Selesa tak pakai baju corporate? Tak. Sebab Tak. corporate dia macam very Formal. class. Alah, Saya ada 7 minit ni dah tu saja. Saya dah Awak saya dah buka dah semua tie-tie ni. Tadi dia dah set ikat, tak ci. Tak pandai buat tie. Pilihlah tie mana. Macam mana nak pakai kain dia kaki? Kasut. Boleh buka, boleh Shirt buka. luar. Kadang-kadang kita walaupun pelakon kena bijak tau. Nampak macam bijak biasanya. Orang siapkan supaya kita nampak bijak. Senting ke? Ha? Senting. Ya Allah. Setting pula. Jangan komplain lagi. Tunggu pakai Terima dulu. kasih Abah. Apa? Natin, kalau fashion macam ni okey tak? Tak Tapi dia payah koyak. pernah main tipu You nak pakai ke Okey, baju okey, koyak? Okay, masukkan dulu. Saya nak letakkan dia. Masukkan kaki. Okey. Tapi itulah, corporate ni Okey, memang Awan. sensitif sikit dari segi etika pemakaian dia. Kalau silap je nampak macam kurang say, berkeyakinan, nama patung kurang apa? confident dan Nama kurang ni? dia punya credibility. Sesuai. Sebab Remy. corporate perlu ada Busuk lah nama orang kau. kata kita nak Nama aku sampaikan tu Cumi. kena credible, Credible, professional. Allah banyaknya Kepala. studio ni. Kepala. Sekejap. Masukkan dulu. Kepala dia. Weh. Mana Aci? Kemana Aci? Kepala tak ada. Kenapa tak muat makan banyak ni? Ha? Aduh. Aduh. Kepala letak tepi tahu dulu tak? baru pakaikan baju. Dan rambut dia memang kena sentiasa kemas. Kenapa seluar tak matching? Patung ni besar. Apa dah muka kau? Seluar dia tak muat? Ya. Dia Saya rasa kecil kena kot. masukkan Tak atas boleh nak sikit. zip. Ha? Tak boleh nak zip. Tak nak zip. Ya. Tak apalah. Boleh. Alah. Boleh. Macam Kau tak nak mengukur baju di badan sendiri. Banyak lagi seluar lain kat belakang tu. Sebab dia ni, walaupun dia top management, dia part time model. So dia nak cari baju yang Nak center style sikit. top management yang muda lah. Sudahlah kau. Generasi baru. 4 minit lagi. Weh, banyak minit Cepat ni. lah. kejap ini. Kau pergi aku buat dengan ni. Ada pinggang. Dah. Ni Okay. memang terbalik ke, Seh? Tak memang kita nak fashion kan dia? Berapa banyak masa lagi ada? 4. 4 minit lagi. Macam mana pakai ni? 4 minit lagi. 4 minit dia redor je lah banyak sebab main pinjam ni. tu. Itulah Dia pasal. macam Sebenarnya dia macam CEO kabut. alah Pergi cepat. Tinggal 3 minit. Dia nanti ni macam nak jatuh pula. Tali pinggang. Kau pakai tali pinggang je lah. Lambat lah kau siap. Betul ke tu tali pinggang tu? Entahlah. Boleh lah. Kita dah lambat Okey, lagi tu dah apa? meeting ya. Necktie, aku tak pernah buat necktie. Sesuai muka kau. Ambil dah yang dah ada je. Kau jangan datang kat aku. Ya, awal dah cabut semua necktie tu. Kalau Macam macam ni tak apa, belt sebab kan? dia Tali pinggang. Ni flasher Tu ke semua apa ni? kena ambil kira. Macam kalau Dia punya kita like pakai. jenis buckle. Okay, memandangkan sini Jenis terbuka, buckle. tak apa. Kita cari Kena yang sama tertutup, warna dengan yang besar sikit. kasut. And then kalau pakai jam kena sama warna dengan Alah-alah, nak pinggang jahanam, dan kita jahanam kasut. kali terus. Hitam-hitam semua. Tolong Kalau lah, brown, tali pinggang brown ni. semua. Dini, background adik-adik. So, Macam mana nak pakai ni kalau tak buka tangan? Sekejap nak try tengok dulu. Kena ke tak? Seluar. Tak Alamak, tutup. mana jam perempuan ni? Macam mana tu? Ni nak pergi meeting macam nak pergi mengacara Sebenarnya je. corporate ni kan. Corporate ni sebenarnya. Itu banyak bawa tu. Corporate memang dia susah lah kalau Mana jam orang perempuan? tak biasa. Jam kata hidup aku. susah juga sebenarnya. Mana necktie? Padam muka kau. 2 minit lagi. Okey. Tolong. Okey, apa? Nak habis dah? Angkatkan takkan. 10. Siapa lah yang mencabut ni tadi? 9. Weh, tiba tie aku terbuat tie. 8. Aku tiba tie. 7. 6. 5. Kejap. 4. Ya. 3. Jangan 2. 1. Pet. Sudah. sikit rambut sikit. Okey. Aduh, ini syarikat mana ni? Weh. Dah. Aduh. Okey, diri sebelah. Aku ni.
Okey, kita dah selesai. 10 minit dah diberikan. Cuba cerita sikit. Ni, siapakah dia? Siapakah nama dia? Nak pergi mana? Nama dia Cumi. Dia... Nama Cumi? Mana aku dapat nama kau serius Cumi? Dah. Nama dia Cumi. Dia memang agak perempuan yang tough and firm. Dia adalah asisten kepada bos dia yang korporat teruk tu. Asisten kepada bos. Sebab bos dia pun adik-adik. So dia kena ada macam firm Saya sikit. kesian kat bos dia. Sedih. Okey, Isay, siapa nama bos? Syarikat apa posisi dia? Okey, pertama sekali kita kena ingat walaupun top management tapi mungkin dia ada background story yang sedih. Macam dia, nama dia Roslan, nama biasa je, nama tak komersial. Tapi Roslan baru saja balik daripada mahkamah syariah sebab bercerai dengan bini dia. So mungkin dia tengah kusut dan pada hari yang sama ada meeting yang membuatkan dia kena attend juga meeting tu. Bila kena datang meeting tu, dalam keadaan macam ni lah. Walaupun di muka dia nampak macam okey, tapi di hati, di pemikiran dia banyak lagi nak fikir pasal anak-anak ada 2-3. Dia seluar dia macam mana? Tapi kenapa macam seluar dia tu baru lepas apa benda buat tu? Inilah punca pergaduhan dengan bini dia. Punca dia sebab dia mempunyai saiz yang sama dengan isteri. Bila dekat rumah, isteri ambil keputusan melulu untuk keluar dari rumah, isteri tak ambil seluar dia. Yang ada seluar bini dia pakai, lalu bini dia untuk meeting. Sekian daripada saya, Isay. Assalamualaikum. Sedihlah kau. Kita dah dengarkan. Cumi nak berhenti kerja. Kita dah dengarkan penjelasan mereka dan selepas ini kita kembali, kita akan dengar apa kata juri-juri mengenai pakaian mereka yang bertemakan korporat. Susahlah nak digest korporat dia. Kita akan kembali selepas ini dalam Glam ke Tenggelam. Baiklah, Hawa sekarang berdiri di sebelah CEO saya dan sebelah ni ialah asisten kepada CEO. Kenapa aku nampak macam lagi CEO pada dia? Low profile. Low profile. Bos, sorry bos. Low profile. Okey, sekarang ni kita dah dengarkan tadi komen, bukan komen, penjelasan daripada Isay dan juga Rin tentang gaya-gaya mereka. Tapi kan, secara tak langsung, patung-patung ni pun nampak sedih je. Selalu episod sebelum ni, patung-patung ni nampak macam ceria. Cumi memang kehidupan ni kadang-kadang tak adil. Sabar ya. Dia nampak macam ada masalah besar tadi. Macam itulah, macam bawa balik mahkamah tadi. Kita jemputlah juri-juri kita untuk terus ke depan. Kita tengok betul-betul juri, adakah betul cara pemakaian tie-nya ataupun komenlah tentang kedua-dua patung ni, silakan. Bos dia yang asisten sangat yang sedih. Punca perceraian dia lah. Punca. Okey, hantar. Sedih. Okay, untuk assistant boss corporate look this one is too casual. Printed sebenarnya ni casual lah tak rasa. And then ni semua casual, bag yang salah. Dan mungkin pants ni pants boleh diterima. Boleh diterima, tapi kalau dia pakai yang shirt lah. dia kena ada jaket. Jaket. Dia tak boleh macam ni. Dia macam casual sangat. Sangat casual. Mungkin Rin Rahim tak jelas tadi. Assistant boss, bukan skandal boss. Kalau jadi skandal boss. Kalau nak minta kerja dengan saya memang fail lah. Fail lah. Dia memang salah. Penuh dengan salah ni kau ni. Fail. Sebab dia tidak mementingkan dia punya credibility dia. Yes. Office Rin, come on lah. Dan ni juga Itu pun fail. Wow. Itu pun fail. Bling-bling tak boleh. Pelakon je lah ni. Bling-bling tak boleh pakai. Tak boleh. Bling-bling tak boleh pakai pergi office. Kau ingat nak OOTD? tak payah pakai. Nak melawan. Tak pakai. So this is definitely tenggelam tanpa memikirkan banyak. Tenggelam. Kau tengok. Tunggu ni. Okey, kita beralih kepada CEO. CEO sebab dia dah top. Tak payah komen lah kot. Dah sebab dah top. CEO lah kena komen. Dia leadership quality tak ada langsung ni. Leadership Tak ada quality. langsung. Datang Tak layak. ke office dengan mahkamah syariah lah, masalah berbangkit. Jadi tak perlu sebenarnya kan. Jadi nampak macam bukan CEO lah, dia ni kena pecat lah daripada jabatan dia. Jawatan je lah. Tapi colour okey kan. Pemilihan warna okey. Okey tak kalau pemilihan tie yang polka dot macam ni untuk Kau takkan dapat Kalau lagi tu. pocket kecil tak apa. Kalau pocket kecil tak apa. Kalau pocket besar tu bukan CEO lah tu. Tapi saya tak faham kenapa CEO dia pakai legging kat dalam seluar tu. Dan seluar dia senting kan. jogging. Senting seluar dia. Baju tidak bergosok. Ini satu konsistensi yang harus dipikirkan. Baju tidak. Maknanya kita kan kalau kita keluar daripada rumah kita tu, kita kena fikir benda-benda ni. Baju kena bergosok. Baju tak boleh kotor. Baju tak boleh ada stain.
Isi gosoklah sikit Isi. Ni cuba Isi tolong balik macam mana ikat tie. Tak reti, janganlah. Cubalah. Reti buat tie. Cubalah Isi. Saya tak pandai ikat tie. Cuba sekali. Itu sampai kamera nak tengok ni. Seluar tak boleh nak tutup ni. Isi cepat. Kamera nak tengok tu. Tak boleh. Kiri atas kanan, kiri atas kanan. Kiri masuk dalam. Kiri masuk dalam. Kita kembali sebentar lagi dalam rancangan Glam ke Tenggelam. Memang tak boleh? Tak boleh. Oh, faham. Tie pula. Okey, saya tunjukkan kalau tie ni, kalau dia kena ikat tie, dia kena pendek. Just above dia punya belt buckle tu. Jangan lebih pada buckle, jangan sampai panjang sampai tutup ni ataupun jangan pendek sangat macam ni. Bukankah dia ada rules ke? Kalau yang dah kahwin, tie kena panjang ke bawah sikit. Itu samping. Itu samping. Itu samping. Okey, sorry. Okey. So macam ni kan, macam kita pilih collar ni kan untuk badan yang macam lebar. Collar ni kalau boleh runcing sikit supaya level, supaya nampak kecil sikit badan dia. Tapi kalau badan dia kurus, dia kena lebar sikit collar dia. Lama kat kepala. Lepas nampak main-main aku ambil ni semua ni. Baiklah, nampaknya kita dah dengarkan tadi sedikit sebanyak apa yang diperkatakan oleh Datin dan juga Hatta, dan apa-apa pun tahniah diucapkan kepada Isin dan juga Rin Rahim atas cubaan. Malu dah tepuk. Percubaan yang orang kata boleh dibanggakan lah. Aku ada satu okey seluar kau tak ada langsung. Okey, abaikan. Kita ucapkan terima kasih kepada Isin dan juga Rin. Terima kasih kerana bersama dengan kita hari ini, dan kita harap sedikit sebanyak dapatlah memberikan sedikit pengajaran kepada anda semua. Jumpa lagi. Bye-bye. Orang tenggelam memang balik cepat. Lalu. Kelakarnya. Silakan. Saya sampai sekarang lagi macam ragu-ragu get the fact that seluar tu tak muat. Tak muat langsung. Tapi kadang-kadang kan kita memang kena check kita punya wardrobe daripada semasa ke semasa kan. So how often should we check our wardrobe dan sebagainya regularly? Every time. And then bila sebelum kita keluar rumah tu kita kena check keseluruhan penampilan kita. Gigi ada apa-apa ke kat gigi tu, muka tu macam mana kan. Check. Kasut tu lama tak pakai, kadang-kadang dia reput. Jangan tercabut pula. Saya nak tanya, awak berapa kali dalam satu hari tengok mirror? Banyak kali. Saya ni memang bagus. Okay. Kadang-kadang aku fikir kat cermin, bukan mirror pun. Kadang-kadang reflection je macam dah boleh dah macam. Kena tengok kan. Bukan vain tau, tapi kita mementingkan diri kita. Kita respect diri kita. It's all about respect, okay? Sedap hati saya dengar. Sebab isteri kata, you ni vain lah, pantang nampak cermin nak tengok. Bukan, nak tengok kokotlah ada benda macam tadi cili ke apa. Jadi kita tak tahu kan. Just always check on yourself. Kan tak ada mirror, jangan kasih excuse macam tu sebab kita punya phone boleh tengok. Kan? Okey, sebelum kita beransur kan, sebelum kita tamatkan program, sikitlah lagi pasal tadi tu kan, tiru meniru ni. Mungkin nasihat Hatta kepada orang di luar sana yang orang kata tak kisahlah, macam tiru pun tirulah, janji aku dapat pakai. Nasihat Hatta pada mungkin mereka ataupun orang ataupun siapa pun di luar sana, sentiasa be yourself, tahu apa yang you suka, dan try to be translator daripada followers, dan tepuk dada, tanya selera lah. Datin pula? Saya always saya bagi pesanan ni lah. Kita nak jadi apa pun, it's up to us, but be a better version of yourself, not someone else. Yes, I like that. Be a better version of yourself, not someone else. Dan untuk itu kita tinggalkan Datin dan juga Hatta dan juga anda semua, dan jangan lupa minggu hadapan kita ada 2 orang lagi tetamu. Mungkin keadaannya lagi teruk daripada hari ini. Tak tahulah. Dan jangan lupa dapatkan tips-tips fashion dalam rancangan Glam ke Tenggelam hanya di Awesome TV. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.